Hai, selamat kembali kepada sesi pembacaan bersama Pantun dan Staff. Kita akan sambung baca Sejauh Ni Daun. Hari tu kita dah bebil 10 minit lebih just nak baca pasal apa ni, baca cover page pun. Tapi cover page pun dah ambil masa 10 minit. Bayangkan kalau nak habiskan satu buku. So, apa yang kita akan buat adalah kita akan, of course saya cakap this is a thorough reading. So kita akan baca secara mendalam lah, every word kalau boleh tak tinggal lah. Tapi so kali ni kita nak go through terus, kita jump ke apa ni, ke kandungan. Mana lah kandungan, this one. Okay Pak, jelas konsep kandungan. Okay, so kandungan tu apa? Kandungan ni maksudnya konten. Konten tu apa? Konten tu kandungan lah. Maksudnya apa yang ada dalam buku ni, diorang akan letakkan dalam senarai kandungan lah, supaya kalau kita nak belik, kita tahulah apa yang kita nak, kita tahu apa yang kita nak baca atau apa yang ada dalam buku tu secara rumusannya. And then dia ada muka surat. So kalau macam nak baca syair Badrul Zaman, pergi ke muka surat 6. Tak adalah macam sejenis nak terbelik satu-satu kan muka surat, jadi macam sejenis leceh. So kat sini kita nak tengok, kita nak overview apa yang ada, apa yang terkandung. Nampak konsep apa yang terkandung dalam buku ni. Buku ni buku apa? Antologi Sejauh Ni Daun lah. Okay, kalau ingat buku lain salah tempat. Okay, sama sekali ada kata pengantar. Kata pengantar ni apa? Kata pengantar ni adalah kata orang yang menghantar buku lah. Bukan delivery guy. Maksudnya orang yang deliver the book to you, in the sense that all this content dia dah prepkan and now dia deliver, dia buat benda tu available to you. Pengantar different daripada prakata, sama tak pasti lah. Kata pengantar, muka surat dia V, tiba V ni huruf Roman. Huruf Roman kalau nombor 5 dia tulis V. Biasanya kandungan tu pakai huruf yang macam ni, 1, 2, 3 huruf. Dia alpha numeric, huruf Arabic numeral lah. Arabic numeral 1, 2, 3 ni, kalau kandungan dia tu kandungan yang dia punya material lah. So kalau kata pengantar tu tak dikira inti dia, so dia pakai huruf Roman V. V tu maksudnya 5, jangan terkejut. Kemudian dia ada dia punya main topic tu yang ada dalam cover page kan, ada list 5 benda. 5 puisi tradisional, sajak, and then prosa tradisional, lepas tu cerpen, and then drama. So yang ni dia punya main topic. Pensel ni macam menconting buku, tapi tak ada masalah. Aku memang suka conting buku pun. Okay, so under puisi tradisional dia bagi pengenalan dulu. Pengenalan ni macam apa? Pengenalan ni pengantar. Pengantar tadi ada tak? Kata pengantar ni untuk keseluruhan buku lah, macam tu. Pengenalan ni dia nak perkenalkan apakah itu puisi tradisional, macam tu. Nanti kat tempat-tempat lain pun ada jumpa balik pengenalan ni. So pengenalan ni pengenalan apa? Pengenalan puisi tradisional. Mungkin dia akan terangkan lah apa puisi tradisional tu semua, apa yang terkandung, apa yang disertakan dalam puisi tradisional. Okay, so ada 6 puisi tradisional, walaupun 6 puisi tradisional, tapi ada 2 je genre atau style dia. Yang pertama pantun, kedua syair, gitu. So pantun yang 3 pantun dan 3 syair lah. So semuanya total 6 lah. Kalau nak kira boleh kira sekarang. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Pandai mengira, pandai belajar, semua pandai lah, alhamdulillah. Okay, so pantun 2 kerat, pantun budi dan pantun kanak-kanak. Kemudian syair pula, ada syair Badrul Zaman, syair Ken Tambuhan, dan syair menyambut pelajaran. Okay, the thing about this, pantun tu dia ikut topik lah. So pantun 2 kerat tu maksudnya dia punya format pantun tu 2 kerat. 2 kerat tu maksudnya 2 baris. Okay, yang pantun budi ni pula ia adalah tema pantun tu ialah mengenai budi lah, budi luhur seseorang, mengenang budi, membalas budi, semua macam tu. Pantun kanak-kanak adalah pantun yang tematik ni dia ikut ruang lingkup umur. So ada 3 basic dia 3. Pantun kanak-kanak, pantun remaja atau belia, and then pantun dewasa / orang tua, macam tu. So tema dia, permainan dia lain-lain lah. Okay, so yang ni untuk antologi Sejauh Ni Daun. Pantun yang diperkenalkan adalah pantun 2 kerat, which is important lah. Pantun 2 kerat, pantun budi dan pantun kanak-kanak. Okey, kemudian disambung lah
3 syair. Okey, nak cakap kat sini, syair ni bukan syair yang penuh lah. Contoh macam syair ketambuhan ni panjang lah, dia macam sejenis panjang like tebal. So kalau nak cover dengan buku yang setebal macam ni, seciput macam ni, tak cukup kot. So apa yang dimaksudkan dengan syair ni adalah tajuk dia, lepas tu petikan je yang diambil lah, beberapa rangkap daripada syair tu je lah. So syair Badrul Zaman, syair ketambuhan dan syair menyambut pelajaran. Macam ni tu, menyambut kelahiran, mungkin pernah dengar menyambut pelajaran tu macam unik sikit. Okay. Lepas tu the next topic tadi dah puisi tradisional. Macam kita cakap hari tu, ni puisi tradisional ni kawan dia yang moden lah, puisi moden sajak. Ada ke puisi moden lain yang bukan sajak? Tak pasti lah. Bahawa dia ada pengenalan tu maksudnya dia nak perkenalkan lah sajak tu apa. Tadi dah perkenalkan puisi tradisional tu apa, hari ni dia nak perkenalkan pula sajak tu binatang apa pula beza dia dengan puisi tradisional, macam tu lah. So ada 6 puisi tradisional. Ada 6 sajak, ya Allah. Ada 6 sajak. So yang pertama adalah Negeri Cinta. Lepas tu tiba-tiba bawah dia ada Nahmar Jamil. Nahmar Jamil ni dia italik maksudnya tulisan yang type dia dicondongkan sedikit ke arah kanan. Tu italik. Negeri Cinta. Lepas tu bawah dia diberi indent. Lepas tu italik Nahmar Jamil. Nahmar Jamil ni siapa? Nahmar Jamil ialah nama pengarang bagi sajak bertajuk Negeri Cinta. Macam tu kaedah dia. Kaedah nak faham apa sistem ni. Okay, kenapa dekat puisi tradisional tak ada nama-nama pengarang bawah dia? Dia just pantun Dukrat dan pantun Budi dan. Sebab puisi-puisi tradisional dulu dia macam tak ada attributed kepada siapa dia pengarang atau siapa dia author. It's never be attributed to any author. Sebab mostly oral tradition ni maksudnya dia akan pas pakai mulut lah. Lisan bercerita lepas. So macam mana nak tahu siapa yang buat? Pantun Dukrat oleh Azam Arifin Ahmad. Dia sekarang punya pantun orang tahulah macam mana, sebab orang sekarang dah ada rekod, dulu tak ada. Okay, so yang nampak ni tajuk sajak. Lepas tu ni nama pengarangnya. Sajak kedua Seorang Guru Tua, seram, oleh Gunawan Mahmud. And then yang ketiga Surat dari Kampus. Surat dari Kampus by Nawawi Muhammad. Gitu. Puisi sajak keempat adalah Puisi Buat Mama. Puisi Buat Mama by Adi Badio Zaman Tua. Nama ni awesome. Okay, so boleh ambil inspirasi namakan anak macam ni. Nama cool lah, Adi Badio Zaman Tua. Okay, nombor 5 Tasik Biru Bau Sarawak by Kemala. Kemala ni bukan nama sebenar. Dulu zaman aku naif dan aku jahil, aku ingat Kemala ni nama orang lah. So aku terbayang macam macam seorang wanita berbangsa India macam tu kan. Kamala macam tu lah. Rupanya dia lelaki Melayu. Kemala salah seorang sastrawan negara. Tasik Biru Bau Sarawak ni nama tempat. Bukan Tasik Biru lepas tu perbuatan dia bau tu bukan as in smell, memang bau, nama tempat tu bau. Bau Sarawak. Kemudian yang keenam, sajak keenam Burung Tempua. Takut. Burung Tempua ni, tempua nama-nama burung lah, oleh Abdul Hadi Yusof. So dan puisi tradisional sajak. Okay, next one. Banyak pula, panjang. Okay, kemudian kita terus kepada prosa tradisional. Macam dah cakap hari tu, prosa tu maksudnya prosa tradisional ni senang dia macam ni, dia cerita yang tak berbentuk puisi macam tu. Of course lah ada pengenalan lah, sebab nak perkenalkan kau baru masuk tingkatan 1 baru diperkenalkan dengan benda ni, takkan semua benda terus nak advance kan. Ada pengenalan dia. So yang pertama adalah Lebay Malang, kisah rakyat lah, cerita rakyat. 7 puteri turun ke dunia, ini rasanya hikayat. And then kemudian Susur Galur Asal Usul Negeri Melaka. Nampak? Panjang. Ni sastra sejarah. Susur Galur Asal Usul Negeri Melaka. Konsep. Mungkin ada cerita pasal pelanduk kena sepak dengan anjing. Kemudian Keberanian 5 Bersaudara. Ini kira chronicles hikayat. Siapa 5 bersaudara tu? Nanti kita akan baca kemudian. So you can see dia tak ada
Dia tak ada pengarang. Sebab nobody knows siapa pengarang. Penyusun mungkin lah boleh tahu, tapi pengarang dia tak ada. Siapa asal usul cerita tu tak tahu. Kita tak tahu siapa yang buat cerita keberanian lima bersaudara tu. And of course, prosa tradisional ni pun dia sebenarnya abstrak. Sebab santai hikayat panjang lah. Contoh Susul Galuh asal usul negeri Melaka tebal lah, tapi dia ambil abstrak lah sedikit daripada cerita tu untuk dimasukkan, untuk dipelajari, untuk difahami lah. Kemudian the next one is cerpen lah, kawan moden bagi prosa tradisional. Kawan dia cerpen. Okay, ada pengenalan juga. Kemudian ada 6 cerpen. Banyak lah 6 cerpen. Pertama ialah hadiah hari guru. Nampak konsep? Kita nak menterapkan bahawa kita kenalah sayangi guru. Sesuai lah untuk budak tingkatan 1 yang baru masuk. Selama ni masa tahun 1, tahun 6 tak pernah sayang guru. So hadiah hari guru oleh Rejab FI. Jangan tanya aku apa FI tu maksudnya, aku tak ingat. Rejab bukan nama bulan Islam, nama orang tu Rejab, sempena nama bulan lah. Yang kedua, Gema Menggegar Kota oleh Timah Baba. Awesome. Nombor 3, cerpen bertajuk Diari Seorang Pengawas. Nampak? Confirm. Konsep-konsep tingkatan 1 tu mak ada. Pengawas pula. Pengawas legend lah. Semua orang suka pengawas. Tiba. Oleh Ali Majud. Ali Majud ni pun famous juga. Kemudian Makmal ZNF oleh Syamsinur Zaman Syamsuz Zaman. Wah, macam mana tu? Tadi ada Adi Badio Zaman Tua. Mungkin tak ada kaitan. Mungkin ada kaitan. Macam mana pula ada kaitan? Syamsinur Zaman Syamsuz Zaman. Oh, payah. Makmal ZNF. So nampaklah adalah diselitkan unsur-unsur sains kecil kan, untuk kemajuan Malaysia perlu belajar sains. So adalah tema-tema sains dan teknologi. So Makmal ZNF. Kemudian nombor 5 ni penting. Si Hijau Warna Daun oleh Zain Kasturi. Si Hijau Warna Daun ni lah tajuk cerpen ni yang dijadikan tajuk antologi ni, antologi Si Hijau Warna Daun. Macam itu ada cakap, biasanya antologi tu tajuk dia diberi sempena nama salah satu nama karya yang terkandung dalam antologi tu lah. Jarang dia orang buat. Tak ada karya tu tiba-tiba ni antologi. Contoh seuntai kata untuk dirasa, tiba-tiba dalam ni tak ada pun seuntai kata untuk dirasa. Apa yang nak rasa, apa yang nak diuntaikan. Cerpen terakhir Pak Usu. Pak Usu. Usu ni biasanya Usu nombor berapa? Pak Usu nombor last biasanya. By Osman Rasul. Osman Rasul, nama dia Rasul sempena nama Arab, orang nama Arab. Boleh bukan Rasul. Jangan confuse. Jangan nak cakap ni semua sesat. Tak ada sesat pun. Nama orang Melayu memang banyak ambil perkataan Arab. So, kenapa nak gaduh? Last sekali, drama. Ni grup yang terakhir lah. Drama. Nak cakap ni drama ni maksudnya kita belajar teks. Kita tak belajar aspek-aspek produksi atau penzahiran drama. Dia belajar teks je. Belajarlah baca. Ada pengenalan. Kemudian ada 3 je drama yang disertakan untuk. Tapi korang kena ingat lah, semua benda ni untuk satu tingkatan je tau. Macam kalau PMR tu maksudnya tingkatan 1, 2, 3. Kau bayangkan benda ni ada 3 untuk 3 tahun. So bertambah. So banyaklah sebenarnya akan belajar. Ni untuk tingkatan 1 je, bukan untuk tingkatan 1, 2, 3. Okay, so drama yang pertama ialah Baju Emas Sang Maharaja oleh Johan Jaafar. And then drama kedua Bila Retak Kota Melaka oleh Aziz Jahpin. Dan drama ketiga yang terakhir ialah Jerat oleh Ria Asmira. Kemudian last sekali ada Biodata Pengarang. Biodata Pengarang ni penting untuk ilmu tambahan je lah, ilmu tambahan. Tapi dekat dalam exam dia orang tak ada test macam bilakah tarikh lahir Adi Badio Zaman Tua. Siapa yang nak hafal? Adalah kot orang hafal. Tapi tak ada. Ni just macam kalau kita nak kenali lagi pengarang. Biodata Pengarang. Kemudian glosari lah. Glosari ni dia ada tempatkan semua perkataan-perkataan yang ada dalam teks ni yang mungkin yang dianggap level dia susah sikit lah, atau penggunaan dia tu dalam bidang sastra lain lah. Contohnya macam ada kata-kata yang macam tu, kata-kata klasik atau perkataan-perkataan yang biasa, moden, tapi penggunaan dia dalam karya sastra tu ada bawa maksud lain lah. Dia ada letak dalam glosari lah. So dia rujukan yang cepat lah untuk student lah. Silap je belakang nampak lah perkataan tu, tapi tak semua lah ada. So kalau yang tak rajin nak buka kamus lah, boleh try kat sini dulu. So tu je hari ni untuk sesi pembacaan Si Hijau Warna Daun kita.
Hijau lagi InsyaAllah tak jadi coklat. Sebab buku kan, bukan daun betul. Tak, bukan daun betul. Okay, so nanti kita akan sambung lagi next one kita baca apa tadi first, saya ingat kita baca kata pengantar. Kita go through one by one. Kata terror reading terror ni. Okay, bye. Terima kasih.